Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma Alhamdulillah, muslimin, musliman, hadirin hadirat yang saya hormati. Syukur kehadirat Allah Taala pada hari ini insya-Allah kita menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Ahad yang ketiga. Anjuran surah Ar-Rahim berisi 15 Putrajaya menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya. Susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sebab itu saya nak tahu kalau di surah ini masih lagi isyak terus berhenti atau sudah ada pelonggaran lepas azan, boleh sambung sedikit. Boleh sebab saya nak menyentuh isu yang saya rasa penting sehari ini untuk diperjelaskan dan memang ada kaitan dengan tajuk yang kita sampai pada hari ini di buku surat 136 iaitu pendapat ulama tentang tabarruk. Apakah pendapat alim ulama tentang tabarruk? Tabarruk ini daripada perkataan bahasa Arab. Tabarruka ya tabarruku tabarrukan, maknanya ambil berkat. Berkat ini sebutan bahasa Melayu lah. Kalau sebutan Arabnya barokah. Barokah secara asasnya membawa makna ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bila kata ada berkat ni, ada kebaikan pada sesuatu perkara dan bertambah kebaikan dalam perkara tersebut. Soalan, apakah pendapat alim ulama tentang tabarruk? Ambil berkat ni macam mana para ulama menilai? Dan of course bila sebut para ulama bukan kita menepikan Quran Sunnah. Kerana para ulama ni mereka pakar dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kerana ada juga zaman kita orang yang nak membeza-bezakan ikut Quran Sunnah ke ikut ulama. Pasti ikut Quran dan Sunnah. Tetapi ikut Quran dan Sunnah mengikut kefahaman ulama atau mengikut kefahaman kita sendiri, itu isu yang berbeza. Baik, para ulama yang membolehkan tawassul dah lepas kita bincangkan, turut sama membolehkan tabarruk, istighatsah dan juga isti'anah. Jadi tawassul kita telah terangkan, yang mana kesimpulannya tawassul ini ada yang disepakati dan ada yang menjadi pertikaian. Yang disepakati tawassul dengan erti kata menyebut sesuatu yang mulia di dalam doa dengan harapan dengan itu Allah Ta'ala memperkenankan doa. Maka yang sepakat kalau menyebut Asma'ullahil Husna, menyebut nama Allah, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Jabbar, Ya Qahhar dan sebagainya. Juga sepakat kalau menyebut amal soleh. Kita sebut satu amal soleh yang kita pernah lakukan, mohon ya Allah sekiranya itu amal soleh di sisimu, kau perkenankanlah doaku. Itu sepakat. Sementara tawassul dengan orang soleh sudah berlaku pertikaian
pertikaian yang mana kita ahli sunnati wal jamaah membenarkan tawassul sebut orang soleh dalam doa kita tanpa membezakan orang soleh itu masih hidup di alam dunia ini atau telah berpindah ke alam arwah, tidak ada beza. Kerana asas tawassul dengan orang soleh ini adalah kesolehan mereka, dan kesolehan mereka itu tidak terpadam dengan sebab kematian. Kalau dengan Nabi SAW, dengan kesolehan baginda, dengan kedudukan baginda di sisi Allah, dengan kemuliaan baginda, kesemuanya itu tidak terhenti dengan kewafatan Nabi SAW. Sementara kita maaf kalau golongan Wahabi, mereka itu ikut kepada pendirian Al-Imam Ibn Taymiyah yang membeza-bezakan tawassul dengan orang hidup, okey, tawassul dengan orang mati itu dilarang. Dikatakan dia diharamkan. Jadi itu sudah selesai perbincangan itu. Selain daripada dalil-dalil, kita tidak akan ulang dalil-dalil itu. Kita telah sebut dalil-dalil boleh bertawassul dengan orang soleh tanpa membezakan hidup atau mati, termasuk kefahaman para sahabat sendiri, kefahaman dan amalan para sahabat sendiri. Cuma saya nak fokus pada malam ini kepada istighatsah, walaupun tajuk kita tabarruk. InsyaAllah nanti kita akan bincangkan lagi apa hukum tabarruk dengan jenazah dan kubur para ulama yang ambil berkat. Bagaimana Syekh Ibn Taymiyah meriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala bertabarruk dengan kuburan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan bagaimana berlaku hiwar, bertukar-tukar, berdialog lah kita kata, antara ulama ahli sunnati wal jamaah dan ulama Wahabi tentang isu ambil berkat dengan air hujan yang turun dari pancur emas di atas Kaabah itu. Bila hujan, air turun dari situ, ada orang ambil berkat dan ada orang tak bagi, syirik kata dia. Itu kita akan sentuh. Cuma oleh kerana sehari dua ni viral di dalam Facebook dan sebagainya, dakwaan seolah-olah kita yang mempertahankan ahli sunnah wal jamaah ini menyarankan supaya umat Islam ini istighatsah dengan pokok. Tak tahulah kalau tuan-tuan yang tak ikut tengah Facebook mungkin ada isu tu. Tapi tuan-tuan yang rajin tengok Facebook, ikuti apa yang diperdebatkan dalam Facebook, mungkin perasan isu itu yang hangat sehari dua ini selepas kami pergi ke Perlis pada 15 bulan yang lalu untuk membentangkan beberapa perkara tentang isu tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah yang satu masa dahulu dipimpin oleh Syekh Nazim Al-Haqqani, yang mana beliau sekarang telah meninggal dunia. Jadi biasanya musyarat-musyarat seperti itu dianggap sulitlah. Dalam musyarat habis selesai, nanti mereka buat keputusan, mereka akan announce keputusannya begini-begini. Tapi somehow malam tersebut Sahibul Samahah Mufti Perlis dalam kuliah beliau telah ada memberi gambaran apa yang berlaku dalam masyarakat. Jadi so-called confidentiality itu tak nampak strict lah, ya. Dan saya tengok baru ni pun mungkin hari ini atau bila Ustaz Salman Adi yang ada berdialog dengan saya sekitar isu pemikiran Syekh Nazim di Unimed Perlis 25 bulan Jun yang lalu, juga bercakap tentang isu yang dikatakan meminta tolong dengan pokok ini. Bahkan ada yang datang troll, banyak yang datang troll kepada saya, cakap pergi minta dengan pokok, apa ini ustaz pokok. Dan dia yang rajin, Masya Allah, kalau rajin ni, dia buat hantar gambar kebiak. Kan kebiak selalu ada logo masjid, ada logo capal. Dia tak tahu dia edit macam mana cantik ya. Dia letak kebiak gambar pokok. Ada logo pokok. Ini namanya troll lah, jadi troll. Jadi ini adalah satu kekeliruan yang besar kan? Seolah-olah kami ini endorse amalan istighatsah, isti'anah ni sama sebenarnya. Dari segi bahasa membawa konotasi yang sama, mungkin konteksnya ada sedikit berbeza, tetapi istighatsah maknanya meminta tolong, isti'anah juga berarti meminta tolong. Sama ada meminta tolong secara verbal, ya, bercakap, atau isti'anah dengan perbuatan. Kita mengambil pertolongan daripada sesuatu.
Ada orang kata apa Ustaz ni tak faham beza isti'anah dengan intifak. Sebab saya kata kalau kita nak isti'anah dengan pokok, bukan dengan cara pergi kat pokok tu, ya wahai pokok tolonglah saya, bukan begitu. Sebab pokok nature ni bukan begitu. Kalau kita nak isti'anah dengan dia kata mengambil pertolongan dari pokok itu mereka pertikaikan, itu bukan isti'anah, itu intifak, ambil manfaat. Saya kata kalau sesuai, ada pokok yang dipotong, kayunya dijadikan papan, boleh kita ambil untuk buat rumah. Ada pokok yang ada khasiat-khasiat tertentu, mungkin akarnya dipotong, direbus dan diminum airnya. Itu cara asbab musabab isti'anah dengan pokok. Jadi mereka kata mana boleh, itu bukan isti'anah. Isti'anah ni wahai pokok, tolonglah saya. Jadi sebenarnya boleh isti'anah dengan lisan, boleh juga isti'anah dengan perbuatan. Misalnya dalam Al-Quran Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Isti'anahlah kamu dengan sabar dan salat. Maknanya kita itu mendapat pertolongan dengan cara kita itu sabar dan melakukan salat. Bukan kita pergi minta kepada salat, wahai salat tolonglah saya, bukan begitu. Jadi isti'anah boleh juga dengan perbuatan. Itu agak kita kata agak isu yang agak minor. Isu yang major sebenarnya bukan isu minta tolong dengan pokok. Yang saya faham minta tolong dengan pokok ni, antara yang berbeza pandangan ni sebenarnya sependapat bahawa tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan kita itu pergi pada pokok, wahai pokok tolong saya. Tidak disyariatkan. Itu bukan isu sebenarnya. Isu yang berlaku, sebab itu orang kata, mungkin saya pun tak berapa faham istilah-istilah dalam perdebatan ni. Tapi kalau tak silap saya, dia dipanggil strawman fallacy. Maknanya dia buat satu strawman, seolah-olah itulah argument kita dan diserang. Sebenarnya bukan. Kita menolak meminta tolong dengan pokok, itu tidak disyariatkan. Yang menjadi pertikaian bukan itu. Yang menjadi pertikaian adalah al-istighasatu bil awliya'i was solihin. Istighasah dengan para wali dan orang-orang soleh. Dan itu juga bukan pertikaian 100%. Di antara Ahlussunnah wal Jamaah dan Wahabi. Saya kata jawatan motif paling Wahabi pula. Ya, sebab mereka tak mengaku. Tapi ada pendirian mereka yang kita tengok sama je dengan Wahabi. Soal dia Wahabi atau tidak, itu dia tak pernah mengaku lah, setahu saya. Jadi pendirian golongan Wahabi adalah istighasah dengan wali-wali, dengan orang soleh, itu hanya dibenarkan ketika mana mereka itu masih hidup. Kita boleh minta tolong dengan mereka sekiranya mereka itu masih hidup. Tapi kalau mereka itu telah meninggal dunia, telah berpindah ke alam ruh, maka itu haram, bahkan syirik. Kalau tawassul tadi ringan lagi ya, tawassul dikata khilaf, yang rajih, yang kuat adalah haram. Tapi kalau istighasah bil amwat, meminta tolong dengan orang yang telah meninggal dunia, hukumnya itu bukan setakat haram, maknanya berdosa, bahkan syirkun akbar mukhrijun anil millah, merupakan syirik yang besar. Nak beza dengan macam riak. Riak syirik juga, tapi syirik khafi. Bukanlah orang itu jadi murtad kerana dia riak, tidak. Tapi kalau minta tolong dengan orang yang telah meninggal dunia, itu syirik besar di sisi Wahabi. Mukhrijun anil millah berarti mengeluarkan pelakunya dari alam murtad. Cuma jarang yang nak sebut the next step. Yahillu qatluhu, halal bunuh dia. Begitu. Jadi bila kita berbincang, sebenarnya itu yang menjadi pertikaian. Mereka tak terima. Mereka tak terima pendirian kita bahawa boleh kita itu meminta tolong kepada para wali walaupun dia berpindah ke alam roh. Ya, kerana kalau kamu lihat dari segi hakikat, wali yang hidup juga tidak boleh tolong. Dia biasanya begini ya. Bila kita tanya kenapa dibezakan ya, kita sepakat boleh minta tolong dengan orang-orang soleh, dengan wali-wali Allah. Tapi kamu mendakwa hanya boleh ketika mereka masih hidup. Jadi mana dalil? Asalnya umum kan, minta tolong orang soleh dibolehkan. No. Yang masih hidup saja. Yang telah meninggal dunia itu syirik. Itu kan besar.
takkan mensyirikkan satu perbuatan itu tak ada dalil. Jadi bila kita tanya dalil, kalau kita jadi tak confidential pula. Tapi tak cerita, mereka tak cerita macam-macam tak fair. Itu salah. Saya kalau secara peribadi, kalau ada rakaman cantik rakamannya, dia dah akan 100%. Siap pada orang ramai. Kita nak confidential ke, pasal kan takkan meeting kementerian dedah pada publik, meeting jabatan dedah pada publik, nanti orang yang tak tahu nahu dia silap faham atau jadi apa kecoh, sama kecoh. So no point. Baik dedahkan 100%, jangan ada editing, jangan ada potong-potong daripada minit pertama sampai minit akhir. Kalau ada orang rajin, tengok boleh nilai sendiri apa yang berlaku. Macam ini lebih zalim lagi. Videonya tak didedahkan, tapi cerita-cerita yang spin dah merebak. Jadi kata mereka lah, dalil banyak. Dalil kata tak boleh minta orang mati ni banyak. Dalam Quran pun semua. Tak apalah, kami minta satu saja. Dalil yang sahih dan sahih. Sahih maknanya dalil itu sahih, bukan dhaif dan sebagainya. Sahih maknanya jelas. Jadi ada orang komplain, Ustaz Saman ni saya dengar video dia komplain, oh ini bahaya ni. Oh, apa pun nak minta dalil sahih dan sahih, dia bahaya. Jadi memang komisi. Ustaz Saman kalau cakap sorang-sorang komisi. Kalau cakap berdialog belum tentulah. Jadi bahaya kata. Sebenarnya saya sebut sahih dan sahih itu saya ambil standard yang selalu mereka gunakan. Kalau kita sahih tak mestinya sahih, dan tak sahih pun boleh jadi dalil dalam perkara-perkara seperti fadailul amal, kelebihan beramal, boleh jadi dalil dalam perkara sirah, nak kita sirah Nabi, tak mesti hadis sahih. Tapi mereka tak. Ini amalan ni tak ada. Hadisnya kalau ada pun dhaif. Kan macam tu standard mereka. Ya, mana ada cerita-cerita ni Nabi SAW lahir dah berkhitan ni, hadisnya dhaif. Akan sirah saja. Hukum berkhitan itu sampai dengan dalil yang lain. Cerita Nabi SAW lahir dalam keadaan sudah berkhitan, itu namanya sirah. Sirah itu diterima walaupun riwayat itu dhaif. Jangan palsu sudah. Palsu memang bukan cerita betul. Jadi bila saya sebut sahih dan sahih, itu sebenarnya mengikut standard mereka. Sahih itu standard kita juga, sebab penetapan hukum kan haram. Bukan haram biasa, haram yang syirik. Minta tolong dengan orang yang telah meninggal dunia. Mestilah tak ada, mesti sahih. Jadi di situ puncanya. Jadi mereka bertanya, kalau begitu bolehlah minta tolong dengan pokok, bahaya pokok, tolonglah aku dengan iktikad. Dengan iktikad, pokok tidak boleh memberi pertolongan. Dia guna poin kita. Hanya Allah saja boleh memberi pertolongan. Jadi boleh ya. Jadi itu memang pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Bukan saja minta tolong secara verbal, hidup atau mati, mesti iktikad kita makhluk sebenarnya tak boleh bagi apa-apa. Allah yang beri. Kalau kita beriktikad makhluk yang beri bukan Allah, itu syirik. Itu namanya akidah qadariyah. Baik. Jadi itu akidah kita tidak ubah. Iktikad mesti Allah yang beri. Tapi mereka pandai. Dan mereka bukanlah pandai, tapi maknanya kreatif. Ya. Kalau macam tu kata dia, dengan pokok pun boleh juga, tapi kita iktikad Allah yang beri. Jadi kita nak terangkan, bukan macam itu. Pensyariatan istighosah bukan macam itu. Tapi kita berada pada posisi bagi saya lah yang kurang adil lah. Sebab awalnya kami dimaklumkan bahawa sesi hari ini bukan dalam bentuk debat. Okeylah, cantiklah tu. Saya pun datang dengan otak macam itu. Saya berfikir saya akan sebut juga bahawa kita datang tidak sama macam dialog di Unimed. Itu dalam bentuk kamu ada pendirian, buktikan pendirian kamu. Saya ada pendirian, saya akan buktikan pendirian saya. Melalui nanti saya akan interrogate kamu, kamu juga akan interrogate saya. Itu lain. Masuk pun sama, fair, very fair. Unimed saya tidak ada komplain dari segi pengurusan majlis itu very fair. Saya bentang 1 jam, beliau bentang 1 jam. Beliau tanya saya setengah jam, saya tanya beliau setengah jam. Saya rumus 15 minit, beliau rumus 15 minit, very fair. Tapi di sini walaupun asalnya dikatakan bukan debat, tapi setelah dimulai sesi soal jawab, kita tengah terangkan dipotong, kita nak baca ibarat tak diberi, kemudian ditanya bertalu-talu tanpa kita tepat jelaskan. Jadi bagi saya lebih baik kata debat tu kan.
bagi masa yang adil, kami tanya kamu pula, kami persoalkan nak dengar pula apa dalil kamu. Tapi bila dalam keadaan macam itu, nak tak nak kita bagi tahu sebenarnya bukan begitu persyaratan. Cara menerangkan bukan begitu persyaratan itu pelbagai lah. Ada yang kata kerana pokok walaupun dia tak ada dosa, ya, tapi dia bukan ada satu kedudukan macam orang soleh sehingga nak tolong dia bagi dalam masalah bagi makan. Bukanlah pokok ni walaupun dia tak ada dosa dan dia ada tasbih, kan dalam Quran kata setiap satu ada tasbih, sehingga kan baru ulama memberi taklil kenapa bila Nabi SAW pacak dan dapat tamam Nabi SAW bersabda moga-moga diringankan azab kedua-dua lelaki ini selagi mana dapat tamam itu belum kering. Jadi ulama mentaklilkan, memberi alasan ataupun sebab kerana dapat tamam yang masih basah itu masih hidup dan dia ada tasbihnya itu memberi manfaat, meringankan azab orang yang telah meninggal dunia. Tapi tidak disyariatkan kita pergi pada pokok atau apa, wahai pokok tolonglah saya, kerana pokok tu bertasbih, kerana pokok tu tak ada buat dosa. Actually kalam tu kalam mereka, bukan keluar daripada mulut kita. Dia yang kata kan pokok tak ada dosa, pokok kan tasbih, bolehlah minta tolong. Tapi bila kita kata boleh dalam konteks masyarakat, kita dah terapkan minta tolong ni ada dua kategori. Satu, minta tolong secara hakikat. Memang yang kita minta tolong tu hakikatan dia yang tolong. Itu satu saja, iaitu kepada Allah. Yang lain daripada itu, dia kategori yang kedua, iaitu minta tolong secara asbab, cause and effect. Cause and effect ni adalah eksperimental. Kita tengok mengikut eksperimen kita buat macam ni jadi macam ni. Yang kita buat dulu tu namanya cause, yang consequence tu namanya effect. Sebab itu kita kata, kita boleh katakan saya kenyang kerana makan, tapi hakikat yang mengenyangkan adalah Allah. Kita kaitkan tu tadi, atau kita kata doktor, saya dah lama sakit, dah banyak tahun sakit, saya dengar doktor ni pakar dalam bidang ni, saya minta tolong doktor sembuhkanlah penyakit saya. Syirik atau tidak, dengan atas jalan asbab tidak syirik. Doktor tu hanya sebab kepada kesembuhan. Tapi kalau atas jalan hakikat, doktor tolonglah sembuh penyakit saya, dengan keyakinan memang doktor yang menyembuhkan bukan Allah, itu syirik. Jadi kita cuba terangkan bahawa tidak disyariatkan minta tolong pada pokok begitu. Tapi kalau nak menjawab soalan, seorang itu dia pergi pada pokok minta tolong dengan keyakinan bahawa pokok tidak boleh memberi apa-apa, hanya Allah yang memberi, tidaklah syirik. Tapi adakah tidak syirik berarti disyariatkan? Itu kan dua benda yang berbeza. Jadi saya beri contoh dalam posting saya sebelum ni, tapi saya tengok yang datang menyerang tu dia don't have the intention to understand. Dia just come in untuk troll. Niat dia untuk troll, baru terhentam. Dia never bother to understand apa sebenarnya yang jadi isu. Yang tak tolong dengan pokok sebenarnya sepakat. Mereka yang kata, oh, bolehlah tak tolong dengan pokok. Saya pun tak kata mereka berpegang dengan perkataan macam tu. Mereka cuma nak kata, since awak terima boleh minta tolong dengan para wali yang telah meninggal dunia dengan syarat tidak mengiktikadkan wali yang beri, seolah-olahnya bolehlah juga minta tolong dengan pokok dengan iktikad pokok tidak memberi. Saya tidak akan sampai menuduh mereka ni berpegang boleh minta tolong dengan pokok. I don't believe that. Cuma mereka try to argue, dan argument mereka itu boleh dipatahkan. Tapi yang tak adil, bila kita kata tidak syirik, mereka memberi gambaran kepada masyarakat awam, kita ni membenarkan umat Islam pergi pada pokok dan minta tolong kepada pokok. InsyaAllah. Itu saya kata lebih mana. Lepas azan kita sambung perbincangan kita insyaAllah. Allah
Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Baik, kita sambung sedikit lagi perbincangan tentang isu tadi. Jadi sebenarnya antara kumpulan yang berbeza pandangan itu tidak ada yang berpegang bahawa boleh atau disyariatkan meminta tolong dengan pokok. Cuma kalau ditanyakan dengan bentuk soalan tadi, adakah syirik seseorang itu meminta tolong kepada pokok dengan i'tiqad pokok sebenarnya tidak boleh buat apa-apa, hanya Allah yang memberi pertolongan, tidaklah syirik. Tapi tidak syirik adakah boleh disyariatkan, dua benda yang berbeza. Jadi saya beri contoh dalam posting saya. Kalau satu orang bertanya, adakah syirik seseorang itu memakan daging babi dengan i'tiqad daging babi itulah yang mengenyangkan, bukan Allah? Syiriklah. Makan daging babi itu haram, tapi i'tiqad dia itu syirik. Lalu ditanya lagi misalnya, adakah syirik seseorang itu memakan daging babi dengan i'tiqad bahawa bukan daging yang mengenyangkan, tapi Allah yang mengenyangkan dia? Syirik atau tidak? Jadi jawapannya tidak. Lalu yang diwar-warkan adalah kumpulan ini membenarkan orang makan daging babi. Kan dua benda yang berbeza. Jadi masih ada orang yang tak faham. Contoh yang diberi pun tak faham. Dia berkata, tu memang Ustaz, daging babi kan dah ada dalil haram. Tak dah. That's not the point. The point is tidak syirik bukan berarti boleh. Itu point yang kita nak sampaikan. Tak apalah, kita tukar contoh. Dia ada satu penyakit gagal faham. Pasal dia dah ada virus. Bawa lah macam-macam mana pun dia akan mental block. Dia akan kata tengok kepada sudut dia. Okeylah. Oleh kerana daging babi itu dah ada dalil jelas kata haram, tak mau contoh tu. Kita ambil contoh lain lah. Yang pentingnya nak beritahu tak syirik, tak semestinya boleh. Kalau orang tanya, Ustaz, satu orang makan nasi. Sebab siapa nak makan nasi? Pasal nak kenyang lah. Dia lapar. Tapi dengan i'tiqad bahawa bukan nasi yang mengenyangkan, Allah yang mengenyangkan. Syirik atau tidak? Kita jawab tak syirik. Satu orang yang lain, dia nak makan nasi. Kenapa? Kerana lapar. Dengan i'tiqad memang nasi yang mengenyangkan, bukan Allah. Syirik atau tidak? Kita kata, dia syirik. Satu orang makan batu dengan i'tiqad bahawa batu itu mengenyangkan, bukan Allah. Kan tak pelik soalan tu. Lebih kurang macam soalan pokok tadi lah. Kan? Tapi kalau you talk about the principle, bila dia i'tiqad Allah yang mengenyangkan dia, dia tak syirik lah. Tapi kalau dia i'tiqad batu yang mengenyangkan, bukan Allah, dia syirik. Bila kita kata satu orang makan batu, dia suka berkalaunya, dia ada seni berkalau. Lalu dengan kalau dia tu, dia akan track gitu. Kan? Jadi kalau seseorang makan batu dengan i'tiqad bahawa bukan batu yang mengenyangkan tapi Allah, jawapannya tak syirik. Lalu bolehkah kita kata orang ini membenarkan orang makan batu atau menganjurkan umat Islam supaya makan batu bila lapar? Kan two different issues. Okay? Kenapa kita tak menganjurkan? Sedangkan kita kata tadi dengan i'tiqad Allah yang mengenyangkan tak syirik makan batu. Sebab bukan asbab. Kan dua benda, satu hakikat. Hakikat mesti kepada Allah saja. Tak boleh disebabkan kenapa dalam tauhid sifat 20 dia bagi wahdanatul af'al. Mengesakan Allah pada perbuatan. Jadi walaupun hakikat kita lihat orang ini berjalan, orang ini berlari, orang ini melompat, orang ini bercakap, orang ini menikam, hakikatnya itu adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kamu dan apa yang kamu amal, apa yang kamu lakukan. Dan mereka pun terima sebenarnya. Mereka terima konsep ini dalam tauhid rububiyah. Mengesakan Allah sebagai Rabb, maknanya tidak ada yang menciptakan, menghidupkan, mendatangkan penyakit, menyembuhkan penyakit, beri rezeki, melainkan Allah. Cuma istilah berbeza tak ada masalah. Jadi jangan difitnah begitu ya. Jadi ada satu orang bekerja di IJN, Ustaz Khairi Anwar. Dia hentaklah saya dalam posting dia. Tapi walaupun dia hentam saya, dari sudut ini saya lebih respect dia. Sekurang-kurangnya dia tak pusing, dia straight to the point. Dia hentam saya kenapa? Kerana saya kata walaupun kalau i'tiqad itu tidak sampai mengiktikadkan pokok yang beri kita syirik, tapi minta tolong dengan pokok dengan arti kata wahai pokok tolonglah saya, itu kan satu perbuatan yang bodoh. Kerana pokok bukan sebab dalam bentuk macam itu. Pokok sebab kebaikan, boleh kita berteduh, boleh kita jadikan rumah, boleh kita jadikan ubat. Itulah kebaikan pokok, bukan wahai pokok tolonglah saya. Saya kata bodohlah perbuatan macam itu.
Jadi walaupun dia hentam saya dan ada pihak yang nak aturkan dialog, dan insyaAllah kalau beliau setuju saya pun tak ada masalah kan. Kita akan berdialog, kita nak tumbuh berdialog saja. Boleh insyaAllah. Cuma saya kata saya lebih respect cara beliau sebab beliau tak pusing. Beliau tak kata saya menyuruh orang minta tolong dengan pokok. Beliau terima saya kata minta tolong dengan pokok dengan kata wahai pokok tolonglah aku, itu perbuatan yang bodoh dan syirik kalau dia ikut pokok yang beri. Sebab itu orang tanya, kalau saya ini kalau ni memang hebat, segi kalau ni hebat. Habis kalau macam tu Ustaz, kalau kita minta tolong dengan wali yang telah meninggal dunia dengan iktikad bahawa wali itu tak memberi apa-apa, hanya Allah yang memberi, tak syirik. Macam mana pula kalau kita pergi minta dengan berhala dengan iktikad bahawa dengan izin Allah, bukan berhala yang beri? Itu kan dua benda yang berbeza. Berhala itu adalah sembahan syirik. Nahnu nahkumu ala zawahir, kita berhukum dengan benda yang zahir. Permintaan pada berhala itu sendiri adalah natijah dari kesyirikan penyembah-penyembah berhala. Ini orang yang menyembah berhala menganggap berhala itu boleh melakukan itu dan ini, maka mereka meminta kepada berhala. Jadi susahlah kalau macam itu melompat-lompat ke situ. Padahal isunya antara saya dan kamu adalah boleh tak boleh, syirik tak syirik minta tolong dengan wali orang soleh yang telah meninggal dunia. Kan senang kita fokus di situ. Kalau minta tolong dengan pokok, kamu berkata tak boleh, saya berkata tak boleh. Syirik tak syirik, tengok pada etikad, tapi tak boleh, tidak disyariatkan. Minta pada berhala, zahirnya syirik. Sebab itu orang yang sujud pada berhala, zahirnya syirik. So, jadi dia boleh explain, saya dalam keadaan tengah spy, saya dalam keadaan menyamar, nak collect maklumat, jadi saya terpaksa sujud pada berhala supaya mereka tak tahu saya spy. Dia boleh terangkan, okey lah. Tapi zahir, orang sujud pada berhala, bukan minta pun, sujud saja itu syirik. Kerana zahirnya berhala itu adalah sembahan syirik, maka zahirnya minta pada berhala yang syirik. Kecuali macam tadi lah, dia dapat buktikan saya sebenarnya bukan nak minta, tapi ini dia orang kalau tahu saya orang Islam, dibunuhnya saya. Saya terpaksa lah ikut dia orang minta, tak apalah, dia boleh explain. Tapi zahirnya kalau dapat explanation, kita anggap syirik. Dan begitu juga biasanya orang minta pada pokok ni orang animisme. Orang yang percaya pokok ada kuasa itu ini, maka zahirnya sepertinya syirik. Tapi kalau macam soalannya spesifik, dia minta kepada pokok dengan iktikad pokok tidak memberi, hanya Allah memberi, tidak syirik tapi tidak disyariatkan. Jangan tadi dituduh kita mensyariatkan atau menganjurkan orang minta tolong pada pokok. Macam ada yang troll kartun dikit. Ada kat gambar saya pakai baju jubah merah menunggu di luar sementara bab menunggu, bab jemputan tu pun dah tak faham macam mana nak faham bab syirik tauhid. Bab mudah je. Ramai yang hantar Ustaz aku ni gate crash majlis orang. Main terjah je, main masuk je orang ni tak ada jemputan. Siap bawa lagi dalil-dalil Nabi larang, Nabi sendiri minta izin bila bawa orang sampai jemputan. Tapi kita kahwin bang. Memanglah kita tak boleh bawa orang yang tak dijemput. Sebab tu Allah jemput kita, halal kita makan untuk kita. Kalau kita bawa kawan-kawan, kita minta izin tak dulu. Ni kawan saya tak ada jemput, boleh cuma bawa sekali. Terima kasih. Tak boleh lah sebab saya buat terhad. Tak boleh. Atau orang kata tak boleh, silakan. Boleh. Dalam kes saya pergi ke polis, siapa nak jemput? Tak perlu kan? Pergi ke polis saya tak boleh jemput kan? Tuan-tuan yang pergi ke mana-mana ada dijemput dulu. Tak perlu. It is open space. Saya boleh pergi ke polis tanpa jemputan. Dan saya pergi ke hotel Sri Malaysia tak boleh jemputan. Yang saya boleh jemputan adalah masuk mesyuarat. Saya tak boleh main terjah saja. Jadi yang itu yang Dr. Iman minta izin. Memang saya tak disuruh standby untuk saya boleh bantu. Jadi saya standby saya mungkin sebagai pembantu atau sebagai pengganti kalau ada pembentang yang tidak boleh hadir. Kebetulan memang sebagaimana yang dijangkakan, salah seorang pembentang oleh kerana dia baru balik dari Mesir, baru sampai malam tu, takkan besok nak pergi kembali. Memang saya diminta izin untuk masuk sebagai pengganti kepada Dr. Penan yang tidak dapat hadir. Jadi asalnya katanya tak bolehlah sebab ini untuk yang ada terlibat dengan MKI sahaja. Jadi Dr. Aiman kata ada juga ni di sebelah sana yang tidak terlibat dengan MKI tapi masuk sama dengan Ustaz Saman Ali, ada dengan melalui online. Ustaz Nordulus juga join melalui online. Ini bukan orang-orang MKI dan sebagainya. Jadi jawatan bertiga kata okey, nanti masa sesi jawab boleh masuk. Jadi saya tunggu kat luar.
Saya tak dapat izin dengan saya tu buka luar. Lalu oleh kerana bersama mufti dari saya dibenarkan masuk masa sesi soal jawab, dan itu yang saya nak sangat untuk bantu masa sesi soal jawab kita nak bantu. Lalu petugas datang sebut masuk. Jadi saya masuk mesyuarat dengan jemputan. Cuma tidaklah jemputan bertulis, jemputan secara lisan diputuskan oleh saya bersama mufti dan tidak dibangkang oleh sesiapa ahli mesyuarat. As simple as that pun mereka tidak boleh faham. Jadi macam mana nak faham isu. Jadi isu istighasah ini, kenapa kita berpegang bahawa tidak dibezakan antara orang hidup dan orang mati? Kerana di sisi kita kematian itu bukan perakhiran. Kalau orang kafir dia tak boleh terima ada pula hidup lepas mati, dah jadi hancur dulu dalam surah Yasin kan cerita macam tu. Kita tidak, kita bagi kita kematian hanya berpindah ke alam roh dan tidak menghalang di alam roh itu mereka tolong dan serta dalam bentuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Itu yang kita harapkan, minta tolong dengan orang mati, bukan minta tolong dia goreng mi. Ada ini pasal kereta, ada yang buat bincang macam tu. Kalau memang boleh minta tolong orang mati, awak tak pergi kubur dia, suruh dia goreng Maggi goreng pula macam tu. Kan tak kena situasi itu. Jadi saya nak jelaskan di sini supaya kita fokus pada tempat khilaf, iaitu kita tidak khilaf tentang minta tolong dengan pokok, tidak disyariatkan demikian. Syirik tak syirik itu nombor 2, bergantung kepada i'tiqad dia. Kalau i'tiqad, tapi kalau orang tidak i'tiqad, pokok yang memberi, hanya Allah yang memberi, dan pokok bukan asbab dalam bentuk kita pergi minta, kenapa dia nak buat? Dan saya tak percaya ada orang yang tak syirik buat macam itu. Yang kita minta pada wali sebab dia asbab. Wali berada pada posisi sebab. Macam juga kita, kenapa kita makan nasi kalau memang makan nasi yang mengenyangkan? Kerana dia sebab. Kenapa kita potong pokok jadikan rumah dan sebagainya? Kita rebus angkat kayu dengan niat moga-moga kita sembuh daripada penyakit. Padahal yang menyembuhkan adalah Allah. Kerana mengikut pengalaman orang-orang yang dah cuba, bila minum air rebusan akar ni sembuh. Itu namanya asbab. Sedangkan meminta tolong dengan pokok, wahai pokok tolong saya, itu bukan asbab. Bukan hakikat, bukan asbab, kenapa kamu buat? Jadi fokus kepada isu saja, iaitu isu minta tolong kepada awliya dan salihin. Sepakat kalau masih hidup, dia kata boleh, kita kata boleh. Tapi kalau dah meninggal dunia, kita masih kata boleh, tak ada beza. Mereka kata syirik. Yang itu nanti insyaAllah kita akan bincangkan, dan kita akan bincangkan juga tabaruk. Jadi akan masih lagi kita kuliah akan datang. Kita akan sambung di muka surat 137. Bolehkah bertabaruk, ambil berkat dengan jenazah dan kubur para ahli ulama? Wallahu a'lam. Ada sebarang soalan? Kalau mampu saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa na'udzu minkum.